billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyiman wa yaqinan shadiqan wa imanan kamila. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita diberi lagi kelapangan pagi-pagi ini untuk sebentar saja duduk menelusuri satu lagi muka surat daripada kalam suci ni. Ini kita masuk masih lagi surah Al-Anbiya, surah para nabi, para rasul. Hari ini insya-Allah masuk muka surat 329 ya. 329 penerbit pilih cerita Nabi Ayub. Ayub alaihissalam, ujian Allah pada Nabi Ayub alaihissalam. Ini insya-Allah kita akan jumpa 8 nama nabi dan rasul. Ayat muka surat sebelum ni kita diakhiri dengan cerita Nabi Sulaiman. Ini cerita ni peringatan. Dalam surah ni tidak diceritakan penuh satu kisah para nabi itu. Peringatan. Allah memberi peringatan, pengajaran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan pula kepada kita perihal ujian, perihal perjalanan hidup pada para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu surah Al-Anbiya. Nanti kita jumpa cerita Maryam nanti insya-Allah. Sikit. Hari ini 8. Kita akan jumpa nama Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, kemudian Nabi Ismail, Idris, Zulkifli, kemudian Nabi Yunus dan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. 8 semuanya. 8 insya-Allah sebagai peringatan. Hari ini kita jumpa juga bagaimana kita nak beradab dengan cerita Nabi dan Rasul yang tak ada sandaran kuat daripada Al-Quran. Macam mana nak buat? Cerita-cerita yang masyhur, macam cerita Nabi Ayub ni masyhur, cerita dia sakit kita tahu, sahih sakit dia, tapi sakit apa kita tak tahu. Cuma sakit dia tu aib kepada masyarakat ketika itu. Dan kita boleh simpulkan, aib penyakit yang Nabi Ayub terima tu tak adalah dikurniakan lagi kepada Nabi-Nabi dan Rasul selepas itu. Sebab sifat Nabi dan Rasul tu mulia. Tubuh badan yang pun mulia. Tapi nama Ayub ni, dia seorang je kena ujian begitu. Nanti kita akan jumpa hadis kat bawah tu, hadis Nabi tu. Kenapa ditimpakan ujian-ujian sebegitu? Nabi je ke terima ujian? Tak. Kita pun terima ujian seadanya. Ada sebab kenapa Allah nak uji. Ada kadang-kadang kita nampak teruk ujian tu kan. Sakitnya dan sebagainya, ada sebab. Nanti kita ambil ibrah daripada sebab-sebab ujian tu Allah kurniakan. Jadi pada cerita Nabi Ayub ni, penerbit pandai, alhamdulillah, dia pilih satu cerita Israiliyat. Yang mana kita tahu Israiliyat ni datang daripada sejarah-sejarah pendeta-pendeta Yahudi. Ingat, Israel tu maksud dia hamba Allah sebenarnya. Yahudi tu untuk orang-orang yang memesongkan ajaran Allah tu. Jadi anda kata Amirul Hakim Israel, bukanlah Amirul Hakim itu orang Jahannam, tak. Israel tu kata dasar dia ialah hamba Allah. Israel tu hamba Allah. Sebab tu Bani Israel. Jadi yang teruknya Yahudi tu. Yahudi tu yang teruknya tu. Zionis. Itu berbeza ya. Dikata asal tu Israel tu hamba Allah. Jadi Nabi Ayub ni nanti kita tengok. Dia cerita dia sini penerbit pilih Israiliyat. Semua cerita Israiliyat ni kadang-kadang banyak masuk dalam tafsir. Tanpa dinyatakan cerita tu cerita Israiliyat. Jadi kadang-kadang beberapa cerita tu masyhur. Tapi tak ada sandaran daripada Al-Quran dan hadis. Daripada cerita Nabi Ayub ni kita simpulkan nanti. Allah mengatakan memang teruklah yang dikurniakan kepada Nabi Ayub tu. Tapi tengok adab dan akhlak Nabi Ayub. Kita dah jumpa Nabi Yunus dulu kan. Bagaimana ditenggelamkan dalam 3 kegelapan. Malam gelap gelita. Dalam perut ikan. Jauh di dasar lautan gelap gelita tu pun. Dia tak ada lah. Dia kata lepaskan aku macam drama Melayu kan. Tak ada. Dia berzikir kepada Allah. Minta ampun atas ketelanjuran diri dia. Wallahualam. Ini 82 sampai
90 surah Al-Anbiya. Silakan. Panjangkan kepada keluarga-keluarga masing-masing ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Wa kunna lahum hafizin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifl kullum minas sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan taqdira alayhi fanada fi dhulumat أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Terjemahan. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, yakni mencari mutiara. Dan mereka melakukan pekerjaan lain yang membina bangunan, dan kami yang memelihara mereka itu. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang daripada semua yang penyayang." Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Serta kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai satu rahmat daripada kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka termasuk dalam kalangan orang-orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Zunnun, yakni Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Nota 536, di dalam perut ikan, di dalam laut dan pada waktu malam. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk golongan yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia daripada kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan ingatlah kisah Nabi Zakaria alaihissalam ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." Nota 537, sekiranya Allah tidak mengabulkan doanya, iaitu memberi keturunan, Zakaria berserah diri kepada Allah kerana Allah adalah waris yang terbaik.
Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, serta kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya, mereka bersegera dalam membuat kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh berharap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Tafsir Jalalain. Wah, dan ingatlah Ayub, kisah Ayub. Kemudian potongan ayat ini dijelaskan oleh badannya. Iznada Rabbahu. Ketika dia menyeru Tuhan, pada saat itu dia tengah mendapat ujian daripadanya berupa semua harta bendanya lenyap. Semua anak-anaknya mati serta tubuh badannya sendiri dihinggapi penyakit. Semua orang menjauhinya kecuali isterinya. Hal ini dialaminya selama 13 tahun. Ada yang mengatakan 17 tahun dan ada pula yang mengatakan 18 tahun. Selama itu kehidupan Nabi Ayub sangat sulit dan sengsara. Kisah Nabi dan Rasul. Di antara peristiwa dan sebab ujian yang diberikan kepada Ayub AS adalah bahawasanya Iblis mendengar bagaimana malaikat berselawat kepada Ayub tatkala Allah SWT menerangkannya, yakni keutamaan Ayub. Maka Iblis pun iri kepadanya dan meminta kepada Allah supaya memberikan kekuasaannya kepada Ayub sebagai ujian terhadap agamanya. Kemudian Allah memberikan kekuasaannya berupa harta yang sangat melimpah. Lalu Iblis dan para pembesar-pembesarnya daripada kalangan Ifrit pun berkumpul. Keadaan Ayub pada saat itu memiliki tanah yang sangat luas di wilayah Basnia. Seluruh harta yang diperoleh adalah hasil daripada para pekerja orang-orang Damaskus, juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia memiliki 1000 ekor kambing bersama penggembalanya dan memiliki 500 bidang tanah yang digarap oleh 500 budak belian. Dan setiap budak terdiri daripada seorang perempuan dan seorang anak bersama harta. Ketika Iblis dan para pembesar-pembesarnya itu telah berkumpul, Allah berfirman, adakah kekuatan dan pengetahuan yang kamu miliki? Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan terhadap harta Ayub. Kemudian tiap-tiap daripada mereka mengeluarkan pendapatnya, lalu Allah mengutus mereka sehingga mereka menghancurkan seluruh harta yang dimiliki oleh Ayub. Melihatkan itu, Ayub malah memuji Allah, bertambah sungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya, bersyukur atas apa yang diberikan kepadanya dan bersabar menerima ujiannya. Melihat apa yang dilakukan oleh Ayub, Iblis meminta lagi kepada Allah untuk memberikan kekuasaannya untuk membinasakan anak-anaknya, yakni anak-anak Ayub. Maka Allah memberikan kekuasaannya kepada Iblis. Namun Allah tidak memberi kuasa bagi Iblis terhadap tubuh, akal dan hati Ayub. Maka seluruh anak-anaknya pun binasa. Pada saat Iblis melihat keteguhan Ayub dalam beribadah kepada Allah serta kesabarannya dalam menerima pelbagai macam ujian, Iblis pun kembali meminta kepada Allah untuk memberikan kekuasaannya terhadap tubuh Ayub, maka Allah pun memberikannya, kecuali pada lisan, hati dan akalnya. Sebab Allah tidak memberi kuasa untuk itu kepada Iblis. Lalu Iblis mendatangi Ayub pada saat Ayub sedang bersujud dan menghembuskan ke dalam hidung Ayub satu hembusan. Maka tubuh Ayub pun berubah sampai daging tubuhnya itu bertaburan. Di samping itu, tubuhnya pun dipenuhi dengan ulat. Tiap-tiap kali ulat-ulat itu jatuh daripada tubuhnya, dia mengembalikannya sambil mengatakan, makanlah rezeki daripada Allah. Selain itu, Ayub terkena penyakit kusta. Dan yang lebih parah lagi, ulat-ulat itu keluar daripada tubuhnya seperti air susu perempuan sehingga tidak ada seorang pun yang kuat menahan baunya. Ia dibuang oleh penduduknya ke tempat sampah yang berada di luar kampung dan tidak ada seorang pun yang mahu mendekatinya selain isterinya yang setia. Dia berada di tempat itu selama 7 tahun. Dia tidak pernah mengeluh kepada Allah supaya dihilangkan apa yang menimpa terhadap dirinya dan tidak ada seorang pun yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dia. Ini merupakan cerita yang berasal daripada Bani Israel yang selayaknya tidak kita terima mentah-mentah sebab tiada riwayat yang sahih yang menceritakan hal di atas. Cukup bagi kita mengimani bahawa Nabi Ayub mendapat ujian yang cukup berat yang tidak akan sanggup ditanggung manusia biasa. Para ulama sepakat bahawa tidak akan ada Nabi yang ditimpa penyakit yang menjijikkan kerana hal itu akan mengurangi kemuliaannya. Adapun cerita di atas adalah cerita mengada-ngada yang diceritakan Bani Israel dalam generasi ke generasi. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Kita aku situ dulu. Sebelum tengok Riyadhus Shalihin, hadis Nabi dan nasihat pengajaran itu dia merangkumi cerita keseluruhan berkenaan dengan musuh ini. Itu berkenaan dengan ujian. Ujian. Kita ambil balik beberapa maklumat yang sahih berkenaan dengan perihal Nabi Ayub. Kalau internet ni senang. Dekat Malaysia ni, kalau permasalahan begini, bolehlah kita tengok dalam kumpulan-kumpulan pandangan pejabat mufti wilayah persekutuan Al-Kafi. Dia dekat Kafi. Yang saya rujuk ni nombor Al-Kafi, bukan Kafi Al-Kafi nombor 979. Nombor 979 perihal sakit Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ni sasilah dia pun ulama tak pasti. Ada pelbagai pandangan. Sasilah
nasab Nabi Ayub itu sendiri, tetapi yang rajihnya dikumpulkan daripada pandangan sejarawan tu yang pakar pada silsilah nasab-nasab ni, Nabi Ayub ni dia sanad dia kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ayub alaihissalam bin Amush bin Zarif bin Al-Aish bin Ishaq kat situ. Ishaq bin Ibrahim. Kat situ. Wallahu alam, itu bagian nasab dia. Bagian nasab dia. Dan yang sahihnya kita tahu bahawa baginda ni sebelum dia ditimpa ujian tu memang kaya raya. Macam cerita Israiliyat lah. Kaya raya. Sehingga kan ada satu hadis di mana dikatakan, kalau saya jumpa hadis ni saya bagi tahu mana tadi hadisnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau jumpa saya beritahu diceritakan bagaimana kaya tak kaya ni Allah gunakan pada dia makanan dalam bentuk belalang ni, dalam bentuk belalang yang emas. Kemudian ditanyakan, cukup? Kenyang? Nabi Ayub jawab apa? Mana boleh kenyang daripada rahmat Allah. Nampak cara Nabi menjawab. Kita kenyang? Kenyang. Ada. Yang dia nampak tu bukannya kenyang dalam bentuk makanan tu, tapi dia nampaknya rahmat Allah. Tak cukup. Dia kata rahmat Allah ni tak mungkin cukup. Kita kena ingat, kita besok masuk syurga tak sebab apa? Timbangan kita ke? Tak. Bukan berdasarkan timbangan kita, tapi berdasarkan kasihannya, rahmatnya Allah kepada kita. Kalaulah Allah nak timbang kita ni besok dengan seadil-adilnya timbangan, walaupun kita dah baca banyak ayat Allah berkata memang Allah berlaku adil, satu titik pun tidak akan terlepas. Tapi kalaulah Allah buat begitu pada kita, kita bimbang azab timpa pada kita. Banyak manalah amalan kita berbanding dengan dosa yang kita buat sepanjang hidup kita ni kan. Jadi yang kita mengharap ialah rahmat Allah tu. Rahmat Allah. Itu yang kita nak tu. Nak berdasarkan timbangannya takut tak lepas. Bahkan ulama syarah memang tak lepas. Memang peluang nak lepas tu tipis lah kalau berdasarkan mizan yang sebenarnya kan. Kita tak nak Allah timbang betul-betul. Kita nak Allah bagi lepas je lah. Bagi lepas je. Dengan rahmat Allah. Begitulah Nabi Ayub, dia sentiasa nampak rahmat Allah walaupun pada ujian yang Allah kurniakan pada dia. Kalau nak simpulkan kisah daripada Al-Quran dan hadis yang mana ada, pertama kita tengok Nabi Ayub memang kaya sebelum ditimpa dugaan. Bila ditimpa dugaan yang sakit yang berat tu, yang sahihnya sakit apa tak pasti, tak adalah cerita sampai keluar mengalir ulat atau tak ada. Tidaklah serina begitu, tapi memang sakit dia tu teruk sampai dia disisihkan daripada Bani Israel. Yang kekal bersama dia apa? Isteri dia je. Kat situ kita tak nampak, penerbit tak pilih bab tu kan. Isteri dia taat pada dia. Taat pada dia. Daripada kaya raya tu sampai miskin, tak ada apa-apa yang masih lagi bersama dia ialah isteri. Tak ada satu pun tubuh badan dia yang tidak ditimpa penyakit melainkan lisan dan rohani dia. Hati dia, rohani dia. Dia punya taat dia kepada Allah. Itu. Lain sakit belaka. Apa sakit tu? Wallahu a'lam, tapi sakit tu teruklah sampai dipisahkan. Orang takut berjangkit. Dipisahkan daripada kaum Bani Israel. Isteri dia je yang masih lagi berkhidmat kepada dia. Orang kalau tahu isteri dia ni isteri Nabi Ayub tak nak sebab takut nak rapat, takut berjangkit pula sakit Nabi Ayub kepada mereka. Sampai pada satu ketika, ini daripada himpunan sirah daripada Ibnu Katsir, ini kitab dia bercerita macam mana isteri Nabi Ayub ni dia potong rambut dia. Tak ada apa dia nak buat kerja. Dia potong, dia ada 2 tocang rambut dia, dia potong tocang rambut dia, dia jual rambut dia kepada anak-anak orang kaya. Nak buat mainan. Wallahu a'lam nak dapat makanan. Dapat makanan, Nabi Ayub pun terkejut. Dapat mana makanan ni? Isteri tak cerita. Kemudian besoknya gitu juga. Jual satu lagi. Sampai Nabi Ayub tanya, aku tak nak makan, melainkan kau bagi tahu tak macam mana dapat makanan ni. Sampai isteri dia bukakan tudung, nampak Allah. Nak boleh kata botak dah rambut ni. Khidmat seorang isteri kepada suami yang ditimpa, bagi kita nampak azab, bagi dia nampak dugaan daripada Allah SWT. Baca cerita Nabi Ayub, bagaimana doa-doa Nabi Ayub tu, doa-doa zikir-zikir Nabi Ayub ketika ditimpa kesusahan. Nauzubillah, semoga kita tak timpa lah kesusahan macam Nabi Ayub ni. Berat timpa macam ni. Seberat-beratnya Allah bagi apa ni,
pengajaran ni kisah yang berat-beratnya. Kisah para Nabi ni berat-beratnya. Nanti kita dah jumpa hadis Nabi kat bawah tu, kenapa Nabi-Nabi ni ditimpa kita kata azab lah, tapi sebenarnya dugaan yang beratnya. Kalau kau ambil Allahumma shalli ala surah As-Sad, Sad 41-44, baca lepas ni surah Sad 41-44. kat situ diceritakan bagaimana Nabi Ayub disembuhkan daripada penyakit dia. Surah Sad 41 sampai 44, ketika hamba kami, ada ayat tu, kata Nabi Ayub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dan hasutannya semasa aku ditimpa kesusahan dan azab seksa penyakit. Maka kami kabulkan permohonannya serta kami perintahkan kepadanya. Allah perintahkan Nabi Ayub buat apa? Hentakkanlah kakimu ke bumi. Setelah ia melakukan tu, maka terpancarlah air, lalu kami berfirman kepadanya, ini ialah air sejuk untuk mandi dan untuk minum bagi menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin. Dan kami kurniakan lagi kepadanya keluarganya dengan sekali ganda ramainya. Kaya, sakit, miskin, apa-apa kedana, taat pada Allah, Allah sembuhkan, Allah berkati seluruhnya pula. Macam tu keluarga dia. Sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal. Itu untuk kita tu. Allah beritahu dalam surah Sad tu, peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna, supaya mereka juga bersifat sabar dalam semasa ditimpa malang. Dan kami perintahkan lagi kepadanya, ambillah dengan tanganmu seikat jerami, kemudian pukullah isterimu dengannya, dan janganlah engkau merosakkan sumpahmu itu. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub seorang yang sabar, ialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya ia sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan ibadahnya. Panjang lagi cerita dia. Baca dalam Al-Kafi ada, ataupun dalam beberapa himpunan kisah Nabi Ayub, sakit sebenar dia dan sebagainya, dari sudut Al-Quran dan hadis, insya-Allah. Yang kata kunci dia pengajaran. Muka surat ni tak dapatlah kita cover 8 cerita Nabi Rasul tu. Banyaklah cerita Nabi Sulaiman pun tak panjanglah ceritanya. Keajaiban yang Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman sebelum ni kita dah jumpa dah, berkenaan dengan Nabi dua beranak tu yang berijtihad tu. Allahumma salli. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, Nabi Daud dengan Sulaiman berijtihad berkenaan dengan beberapa permasalahan kaum dia. Itu bab ijtihad, satu bab. Ini kita kalau baca lagi bab bagaimana Nabi Sulaiman dikurniakan kelebihan menundukkan sampai angin pun ditundukkan, itu satu bab. Tak masuk langsung cerita bagaimana Nabi Yunus, Nabi Ismail, Idris, Zulkifli, kemudian Nabi Yahya, Nabi Zakaria yang dah tua, berdoa kepada Allah supaya dia pun dapat zuriat. Ni kita dah baca Ali Imran dulu kan. Aku ni dah tua, janganlah biar aku mati tanpa zuriat. Kemudian dikurniakan zuriat, tanya pula macam mana aku dah tua, bini aku mandum, macam mana nak dapat anak ni? Dapat anak nama Nabi Yahya. Wallahu a'lam. Mari kita tengok Riyadhus Shalihin, hadis Nabawi dan nasihat pengajaran tu, kenapa para Nabi, Rasul dan kita ni sendiri juga pasti akan ditimpa ujian. Dalam bentuk ujian apa? Wallahu a'lam. Sambung Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Daripada Abu Yahya bin Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, urusan orang beriman itu mengagumkan, sesungguhnya semua urusannya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain oleh seorang mukmin. Bila ditimpa kesenangan, dia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan bila ditimpa musibah, dia bersabar dan sabar itu baik pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran. Yang pertama, hidup orang Muslim tidak akan terlepas daripada suka dan duka, namun kedua-duanya baik dan mendapat pahala di sisi Allah. Yang kedua, mukmin yang sempurna keimanannya ketika dia senang bersyukur kepada Allah. Ketika sedih, ketika sulit, gagal dan sebagainya, dia bersabar dan terus berikhtiar. Kedua-dua keadaan itu baik untuknya. Orang yang imannya kurang pula akan berkeluh kesah dan marah ketika ditimpa musibah. Maka berpadulah nasib antara nasib yang buruk, dosa dan kesalahan. Termasuk juga yang tidak mengakui nikmat Allah yang telah ditentukan untuknya. Maka sesiapa yang tidak dapat menghadapi musibah dengan sabar dan tidak bersyukur dengan nikmat, kenikmatan yang dimilikinya akan terbalik menjadi kemurkaan. Hadis Nabawi. Daripada Mus'ab bin Sya'ad, daripada bapanya, dia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah,
siapa manusia yang paling berat ujiannya? Baginda menjawab, para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang yang paling mulia dan yang paling mulia daripada manusia. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka akan ditambah ujiannya. Dan jika agamanya lemah, maka akan diringankan ujiannya. Tidaklah ujian itu berhenti pada seorang hamba sampai dia berjalan di atas ke bumi tanpa mempunyai dosa. Hadis riwayat Ahmad. Nasihat dan pengajaran. Setelah semua kenikmatan daripadanya dicabut, bahkan diuji dengan pelbagai macam penyakit yang menghidupi tubuhnya, sehingga tiada lagi anggota tubuhnya yang sihat selain daripada hati dan lisannya yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Meskipun dalam keadaan seperti itu, Nabi Ayub tetap bersabar menghadapinya, sentiasa berharap kepada Allah dan selalu berzikir baik malam, siang, pagi maupun petang. Dalam keadaan yang demikian, isterinya tetap bersabar menemaninya. Dia tidak pernah mengeluh dengan habisnya harta serta kehilangan anak-anaknya. Dia tetap berusaha menguruskan suami ketika ditimpa pelbagai musibah. Padahal sebelumnya dia berada dalam kebahagiaan, kenikmatan, kebaikan dan kehormatan. Tapi dia meyakini bahawa semuanya itu hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Allahu a'lam. Wallahu alam. Sebulan dia bercerita ni, pertamanya bila siapa yang selayak ditimpa ujian tu semua sekali. Semua sekali, bahkan ada orang tu ditimpakan ujian untuk apa? Untuk dihapuskan dosa. Dia dah tengok tu kan, sehingga dia berjalan di muka bumi ni tanpa dosa sekalipun. Kita nak itulah. Kita nak, kita ni kalau kita ditimpa ujian, naik ujian ni dalam keadaan senang ujian, susah ujian. Ada orang ditimpa dengan kesusahan. Sebab biasanya pada uruhnya bila ditimpa susah tu senang dia dapat balik dengan Allah. Tak ada duit, sakit, bankrupt, niaga, apanya, masalah biasanya akan kembali kepada Allah pada ketika susah tu. Sebut ya Allah, rintih kan. Yang bahayanya diuji ketika senang. Kaya, sihat, anak-anak menjadi cerdik, pandai, belaka, kerja bagus apa semua. Kita diuji dengan kesenangan tu, kita bimbang, kita takut, kita tak sedar. Nauzubillah. Sebaik-baiknya semuanya menjadi rahmat. Kita minta rahmat. Ya Allah, rahmatilah umur yang kau kurniakan. Ya Allah, rahmatilah kami dengan masa yang bermanfaat supaya kami boleh berjalan di atas landasan. Ya Allah, rahmatilah kami dengan anak-anak yang sentiasa membahagiakan. Minta rahmat, rahmat, rahmat. Jangan minta cerdik, jangan minta pandai, jangan minta kaya. Minta rahmat. Jangan minta, ya Allah, panjangkanlah umur aku. Bimbang kalau umur kita panjang nanti menjadi fitnah untuk anak kita menjaga pula. Tak mati-mati kita besok. Nyanyuknya apanya, terberak sana, terberak sini, na'udzubillah. Kita minta rahmat, berkat, rahmat, berkat, umur, rezeki, kasih sayang sekeluarga. Minta macam tu. Semua orang pasti diduga satu. Daripada atas dugaan tu kita kena nak simpulkan sabar, sifat sabar Nabi Ayub dan isteri dia tu. Sebab kita fokus cerita Nabi Ayub. Nabi-Nabi lain kita tak cerita ni. Sabar. Tengok macam mana peranan isteri. Bukan isteri sajalah, anak menjaga ibu bapa, kalau dikurniakan dengan rezeki menjaga ibu bapa yang dah tua. Sebab sabar dengan peranan orang sekeliling tu penting. Kalau tak sabar, tak ada lah. Al-Quran kita dah baca, pun tak boleh. Nak mengeluh begitu pun tak boleh dengan ibu bapa yang dah tua, apatah lagi mulut kita celupar. Tak celupar depan ibu bapa, kita celupar kat belakang. Alah, orang tu berak lagi semalam kat situ. Puas aku. Kita tak depan ibu apa, tapi kita mengadu ke orang lain, adik-beradik dan sebagainya kan. Tak boleh. Jadi dan sifatnya tengok kesabaran isteri Nabi Ayub dan peranan orang sekeliling dia tu. Sakit, ingat, bukan sakitnya bukan ukuran kehinaan. Ada orang pada ketika dia nak nazak dah tu payah dia nazak. Sebab apa? Ulama kata mungkin menjadi asbab Allah nak ampunkan dosa dia, azabkan dia sikit masa dia hidup ni untuk habis nyawa. Kita orang Melayu senang kan. Ini masuk kubur lah teruk lah ni, payah nak mati ya. Kita nampak mudah-mudah. Ni ada bela ni, payah nak mati ni. Payah sangat nak mati orang tua ni kan. Kita nampak gitu je orang Melayu ni, situ je kerjanya. Padahal mungkin itulah nikmat Allah nak bagi kepada dia. Panjang sakit dia sebelum dia mati. Allah nak habiskan dosa. Nak tengok bagaimana Nabi Ayub dia sentiasa bermunajat kepada Allah SWT. Sama dengan Nabi Yunus, samalah cerita Nabi-Nabi lain. Tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW lepas kena hina di Taif, dia doa apa? Dia doa untuk kemuliaan kaum yang baru hina dia. Supaya zuriat daripada kaum itu besok menjadi orang soleh. Boleh dia je nak hapuskan, tapi begitulah.
Dan kita tengok sikit bab kena ada usaha untuk berubat tu. Situ simpulan dia tu. Sebab Allah bagi tahu ni ambil air ni, minum, mandi dan sebagainya. Itu bab usaha. Kalau sakit ni bukan biarlah reda sakit je, tapi kena ada usahanya. Wallahu a'lam. Saya tutup cerita hari ini dengan sebuah hadis daripada Imam Bukhari. Ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditimpa satu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya. Nampak? Semua benda tu. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa satu penyakit, letih, gusar, sedih, gangguan apa saja, dan kesusahan, bahkan duri, sikit je. Cocok duri sikit, melainkan Allah SWT akan menghapus dosa kesalahan-kesalahannya. Wallahu alam. InsyaAllah besok kita, panjang umur kita sambung ayat 91 sampai 101 surah Al-Anbiya. Penerbit pilih tajuk kedudukan dan darjat memperhatikan. Wallahu alam. Nanti kita tengok besok cerita apa. Akan jumpalah besok insya-Allah. Satu-satunya wali yang akan disebut dalam surah Al-Anbiya itu Maryam, Sayyidatina Maryam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا عندك بسترك الجميل وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.